Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam topik matematik tingkatan 1, bab yang ke-13 iaitu pengenalan kepada teorem Pythagoras. Seperti yang kita dapat lihat pada slide ini, ini adalah Pythagoras of Samos, iaitu seorang ahli matematik Greek yang memperkenalkan teorem Pythagoras. Kita lihat dulu beberapa perkara penting berkenaan dengan teorem Pythagoras. Yang pertama, teorem ini ialah satu teorem yang berkaitan dengan segitiga bersudut tegak. Dan yang kedua, teorem ini mengaitkan hubungan di antara panjang sisi segitiga bersudut tegak. Perkara yang pertama yang perlu kita tahu dalam bab ini ialah mengenal pasti hipotenus. Ada yang sebut hypotenuse, ada yang sebut hypotenuse. Bergantunglah kepada sebutan masing-masing. So, cara untuk kita kenal pasti hypotenuse ada dua. Yang pertama, hypotenuse ialah sisi yang menghadap sudut tegak sekiranya rajah diberi. So, sekiranya rajah diberi, kita akan pilih sisi yang menghadap sudut tegak sebagai hypotenuse. Sekiranya rajah tidak diberi, kita boleh pilih sisi yang paling panjang sebagai hypotenuse. Dan kita perlu ingat bahawa hypotenuse ini hanya ada dalam segitiga bersudut tegak sahaja. Sebagai contoh, dekat sini kenal pasti hypotenuse dalam setiap segitiga di bawah. Pertama sekali kita perlu sahkan, kita perlu pastikan bahawa segitiga yang diberi adalah segitiga bersudut tegak. Kemudian kita akan pilih sisi yang menghadap sudut tegak iaitu AC sebagai hypotenuse. Hypotenuse ialah AC ataupun kita boleh juga tulis sebagai CA. Tetapi dalam kes ni AC lagi baguslah sebab dia mengikut susunan abjad. Soalan yang kedua juga melibatkan satu segitiga bersudut tegak. Jadi sisi yang menghadap sudut tegak adalah PR. Jadi hypotenuse ialah PR. Contoh yang ketiga. Pada contoh yang diberikan ini, sebenarnya lebih senang kerana soalan ini telah berikan kita panjang sisi. Bukan bucu yang diberikan. Jadi kita boleh terus ambil sisi yang menghadap sudut tegak iaitu hypotenuse ialah R. Lebih senang sebenarnya. Contoh yang seterusnya, rajah menunjukkan gabungan dua segitiga bersudut tegak. Jadi dalam kes ini kita ada dua sisi yang menghadap sudut tegak iaitu C dan F. Bagi segitiga yang pertama, menghadap sudut tegak ialah C dan segitiga yang kedua, menghadap sudut tegak ialah F. Jadi hypotenuse ialah C dan F. Dalam contoh yang berikutnya, XYZ adalah sebuah segitiga bersudut tegak, diberi XY 5 cm, YZ 12 cm dan XZ 13 cm. Kenal pasti sisi yang manakah merupakan hypotenuse. So dalam kes ini rajah tidak diberi. Walau bagaimanapun kita dimaklumkan bahawa segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak. Jadi sudah tentu segitiga ini mempunyai hypotenuse dan cara untuk kita kenal pasti ialah kita akan pilih sisi yang paling panjang iaitu XZ. Jadi hypotenuse ialah XZ. Soalan seterusnya, kenal pasti hypotenuse. Jadi jawapannya tiada hypotenuse sebab PQR bukan segitiga bersudut tegak. Cikgu tekankan sekali lagi, hypotenuse hanya didapati ataupun dijumpai dalam sebuah segitiga bersudut tegak sahaja. Seterusnya, kita akan lihat apa itu teorem Pythagoras. Apa itu teorem Pythagoras? Dalam perkataan ataupun dalam huraian, teorem Pythagoras menyatakan bahawa kuasa 2 bagi hypotenuse adalah bersamaan dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lain. Kuasa 2 bagi hypotenuse adalah bersamaan dengan hasil tambah kuasa 2 bagi dua sisi yang lain. Sebagai contoh, berpandukan kepada segitiga bersudut tegak yang diberi, kita akan keluarkan satu teorem yang berkaitan dengan segitiga bersudut tegak tersebut. Hypotenuse ialah AC. Jadi kuasa 2 bagi hypotenuse bermaksud AC kuasa 2.
bersamaan dengan hasil tambah. So, kita akan gunakan simbol tambah kuasa 2 bagi 2 sisi yang lain. Jadi, 2 sisi yang lain adalah AB dan BC. Tak kisahlah mana yang kita nak tulis dahulu. Okay, AB kuasa 2 tambah dengan BC kuasa 2. So, ini adalah teorem Pythagoras berkaitan dengan segitiga ABC. Okay, yang kedua, kita akan tuliskan hubungan di antara panjang sisi segitiga STU menggunakan teorem Pythagoras. Okay, jadi kita akan kenal pasti hypotenuse iaitu ST. Okay, jadi kuasa 2 bagi hypotenuse bermaksud ST kuasa 2 bersamaan dengan hasil tambah kuasa 2 bagi 2 sisi yang lain. Kita boleh ambil SU kuasa 2 tambah dengan TU kuasa 2. Okay, SU kuasa 2 tambah dengan TU kuasa 2. Okay, yang ketiga. Bagi contoh yang ketiga sebenarnya dia lebih senang sebab kita dah diberi panjang sisi bagi hypotenuse dan juga panjang sisi bagi 2 sisi yang lain. Jadi kuasa 2 bagi hypotenuse iaitu C kuasa 2 bersamaan dengan hasil tambah kuasa 2 bagi 2 sisi yang lain iaitu A kuasa 2 tambah dengan B kuasa 2. Okay. Okay, seterusnya kita lihat banyak-banyak contoh supaya kita mahir macam mana kita ingin menghubungkan panjang sisi antara segitiga-segitiga dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, hypotenuse ialah XZ. Jadi XZ kuasa 2 bersamaan dengan hasil tambah 2 sisi yang lain iaitu XY kuasa 2 tambah dengan YZ kuasa 2. Okey. Okey, so itu adalah gambaran ringkas bagaimana kita ingin menulis teorem Pythagoras berkaitan dengan panjang sisi dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Okey. Jadi, cikgu ulang balik perkara penting yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama ialah pengenalan kepada teorem Pythagoras, di mana teorem ini merupakan satu teorem yang kita boleh gunakan dalam segitiga bersudut tegak. Kemudian kita juga telah belajar macam mana cara untuk mengenal pasti hypotenuse, iaitu sisi yang menghadap sudut tegak ataupun sisi yang paling panjang. Okay, dan yang terakhir, kita juga telah belajar macam mana kita ingin menulis teorem Pythagoras berkaitan dengan panjang sisi sebuah segitiga bersudut tegak. Okay, dan pada kelas yang akan datang, kita akan teruskan lagi dengan subtopik menentukan panjang sisi segitiga bersudut tegak menggunakan teorem Pythagoras. Okay, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, jika anda suka dengan video yang cikgu sediakan, kamu boleh like and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.